Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan berbagai-bagai nikmat Allah. Dan yang paling besar nikmat adalah kita merasakan bahawa tidak ada wujud kita, yang ada wujud hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebesar-besar nikmat di mana kita menyedari apa ala tujuan kita ini dihidupkan. Jadi kita dihidupkan oleh Allah yang Maha Hidup, tidak lain untuk menafikan yang kita tidak memiliki apa-apa. Tetap menunjukkan sebenarnya banyak kehidupan, penyerahan apa, tajaliat apa pun yang Allah nyatakan di sekalian alam ini, menunjukkan, menyatakan keesaannya, ketunggalannya, bukanlah ia berbilang-bilang. Dan tidaklah boleh kita mengakui ada kedirian kita bila kita mencapai kepada sebenar-benar tauhid yang dikatakan dinding tauhid. Dinding tauhid yang sebenar-benarnya adalah kita tidak ada merasa hidup. Kalau merasa hidup menunjukkan kita ini masih lagi belum mencapai tauhid yang zat, tauhid yang sebenar-benar. Jadi usahakan benar-benar supaya diri kita ini, usahakan supaya jangan ada merasa diri. Selagi kita merasa ada diri, rasa kedirian kita, maka ada wujud dua, maka itu dinamakan musyrik wa na'udzubillah. Dia bukan untuk menakut-nakutkan, tetapi inilah sebenarnya yang dikatakan irji'i ila rabbiki. Orang yang betul-betul sampai kepada Allah, yang Allah panggil tadi ya ayatuhan nafsul mutmainnah, sifatnya irji'i ila rabbiki. Dia hanya tenang, dia hanya rasakan Allah, dan yang bagi rasa itu tak ada kedirian. Alhamdulillah pada petang ini kita dapat memahami konsep yang pertama, yang awal-awal kita dijadikan oleh Allah ini tak lain tak bukan adalah untuk menyatakan dia yang hidup. Ingatlah, dia yang hidup. Kalau kita nak mempelajari ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni, tapi kita tak memakai pakaian ini, kita rasa ada kedirian kita, tidak akan boleh masuk ke aslian tauhid itu. Dia tidak akan jadi suci. Sebab ada dua dia tak suci. Musyrik mana-mana boleh suci. Wala talbisul haqqa bil campur pun tak boleh. Yang hak dengan yang kotor dengan bersih tak boleh. Jadi betul-betul tidak ada diri. Kalau ada diri pun masih ada batil. Jadi usahakan betul-betul supaya dia tidak masuk ada kedirian dia. Baru bila dah rasakan betul-betul tak ada, barulah kita merasakan yang hidup tu hanya dia. Maka menyebut tu tadi, dia juga yang menyebut, dia juga yang asyik pada diri dia, dia juga yang mendengar puji, dia sendiri yang memuji diri dia. Jadi semua konsep tu akan berlaku. Itu dinamakan tadi jiwa yang ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Banyak kita, kebanyakan kita mutmainnah, tapi mutmainnah tu masih ada berserta kita lagi. Itu tertipu namanya. Jadi saya nak betul-betul kita sama-samalah berusaha, bermohon kepada Allah nak mendapatkan keaslian. Sebab yang boleh kurniakan tak lain hanya Allah. Jadi pada petang ni kita bersyukur kepada Allah SWT datangnya zuriat Nabi Muhammad SAW, Habib Daniel bin Habib Iskandar bin Habib Adnan Al-Sagaf. Dia utus oleh Allah datang pada tempat kita. Alhamdulillah, dan barakah kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, minta syafaat Rasulullah SAW. Pelajaran kita bertambah,
ada dia punya nur tambahan pada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, ana bersyukur bila datang alhamdulillah. Jadi kita sekarang ni usahakan untuk mencapai darjat itu. Kalau kita tidak dapat darjat yang dimaksudkan tadi, kita meminum sesuatu minuman, maka kita akan merasakan minuman itu punya rasa, tetapi kita tidak mengembalikan siapa yang memberi rasa. Contohnya, bila kita merasakan dalam ini ada nama, bernama teh, bernama air, bernama gula, bernama halia, ada berapa nama? 5 nama. Kita hilangkan nama 5 ni dengan menyatu nama Allah yang ada. Kita kena tauhid kan, dipanggil tauhid asma. Belum lengkap lagi tu. Kemudian dia mempunyai bentuk-bentuk tu semua kita dah tak nampak, melainkan Allah yang membentukkan alia, membentukkan bekas ni, semua nama dia tauhid membentuk. Pastikan untuk mencapai yang pada dinding tauhid itu. Kemudian kita meminum keempat bentuk tadi, air, teh, alia dan gula tadi. 4 tu dah disatukan tadi. Jadi rasanya ada manis, ada tu. Jadi rasa itulah kurniaan Allah untuk rahsia. Dipanggil rasa tu adalah rahsia aku. Specialnya kita mendapat rahsia Allah. Tapi rahsia tu harus diketahui. Itu sifat Allah lagi. Masih belum sampai dinding zat lagi. Jadi pulangkan balik sifat yang memberi rahsia tu tadi, kita pulangkan kepada yang empunya sifat, barulah kita tenggelam. Semuanya tak ada dah sudah. Sebenarnya dia tajali dan untuk menyatakan dirinya. Barulah sampai pelajaran kita yang dinamakan mengenal Allah. Baru kita betul-betul mengenal Allah. Kalau tak dinafikan, makna kita tak dapat. Jadi bila kita nak minum, kita ingat kita la ilaha illallah kan dulu. Segala tu. Makna la ilaha illallah, kita lenyapkan semua dan kita yang ada. Baru terasa kita minum tadi daripada minuman, daripada kudratullah, tangan kudratullah. InsyaAllah kalau kita minum daripada tangan yang kita makrifatkan, daripada tangan kekuasaan Allah yang suap kita, InsyaAllah darah daging tumbuh daripada itu tidak akan berbuat maksiat lalai kepada Allah, tidak akan melakukan kesyirikan kepada Allah. Tapi kalau minuman itu kita rasakan tangan kita yang menyuap, dia sekadar halal tapi tidak ditoibankan. Sebab kita tidak membaikkan dengan menyangkakan bahawa pergerakan yang menyuap itu adalah pergerakan Allah. Kita rasa macam tak ada apa, kita tak mengakhlakkan diri kita kepada Allah dengan sebetul-betul akhlak. Sekadar akhlak kita ni akhlak, maknanya sekadar kita menghormati rezeki, tapi kita tidak menghormati betul-betul Allah. Sebab kita merasakan lagi pergerakan kita ni, kita rasa pergerakan kita, padahal dia yang menggerakkan. Wa ma ramaita iz ramaita. Jadi olahkan dalam kehidupan kita supaya kita sentiasa bermohon kepada Allah, diteguhkan hati kita, ditetapkan keteguhan dan juga ketetapan tu yang kita nak. Pasal kita tak mampu, saya pun tak mampu. Kadang-kadang saya dah terkeluar nak masuk balik, tak mampu nak duduk. Melainkan pertolongan Allah betul-betul yang datang masukkan balik. Tu saya takut nak keluar tu, takut. Sebab nak masuk balik tu nanti maknanya kalau orang betul-betul faham, contoh macam Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, kakek-kakek itu dia ni halus, latif. Dia punya akhlak dengan Allah SWT. Hingga kan Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, jangan kau biarkan aku urus diriku sendiri walau sesaat, walau sekelip mata. Kita tak faham, kita baca doa tu tapi kita tak berapa faham. Apa sebab dia? Sebab Rasulullah dah memang sebelum Rasulullah doa, memang perangai Rasulullah SAW memang gitu. Dia tidak ada kedirian. Muhammad tu tak ada. Dia tak ada, yang ada hanya di situ halusnya tadi. Waliyatalataf wala yusairan. Berlemah lembut dia tadi.
Jangan bagi tahu keadaan dia dengan ahada tu tadi. Seseorang pun tak akan tahu, melainkan dengan ini yang maknanya yang Rasulullah SAW bila dia dah kenal Allah SWT, bila dah faham, inilah yang dikatakan manis yang tiada pernah pahit. Duduk di situ, tetapkan diri kamu di situ. Bagi Allah sendiri bagi tahu, wa qadha rabbuka alla ta'budu. Kali saya ulang. Ayo ulang banyak kali. Sebab ayat ni terlalu penting. Nampak pendek ya, saya tak baca habis, tapi kita kena faham kenapa Allah suruh wa qadha rabbuka. Kau kena tatap dengan aku. Wa qadha rabb, dengan aku. Kenapa Allah tu? Sebab Allah tu jadikan kita, dia tahu kalau kau tanpa dia, kau takkan boleh menghadapi detik saat di depan kau. Sepanjang itu kau menutupi sistemku. Sebab kau rasa sistem kau hidup ni, dalam kehidupan kau penuhi dengan kau rasa sistem kau semua. Kan? Bukan kau merasai semua perjalanan hidup kau daripada nak tidur pukul 10 ke pukul apa, semua Allah yang susun. Tak ada orang boleh tahu aku nak tidur 10.30 tepat dah, tak boleh. Mesti kadang-kadang 10.30, 10.45 ataupun sebelum tu kau dah ngantuk dia. Jadi sebenarnya gitu, kita je melawan, menutupi kebenaran Allah, sistem Allah tu. Kita kata sistem. Kemudian kita bangun tidur pukul berapa kita pun tak tahu. Itu semua sistem Allah kau nak bangun apa. Siapa-siapa manusia pun, Islam ke tak Islam, asal nama manusia dan makhluk apa pun, semua Allah yang mengontrol. Bila kita faham konsep ni, kita tahu semua kekuasaan kursi samawat, di mana pun kerajaan yang Allah bagi, kerajaan kehidupan ni semua Allah bagi tu, di langit dan di bumi semua. Jadi baik malaikatnya, baik nabi-nabi, baik manusia, baik jin, baik iblis sekalipun, semua kekuasaan tu daripada Allah. Tak ada satu pun dia bergerak tu tanpa izin Allah. Walau halus zarah macam mana yang tak nampak dengan mata, tetap dia tu hidup, tetap Allah yang menggerak. Tapi kita dah lari daripada konsep ni. Lari daripada apa yang diajarkan yang asliah oleh Rasulullah SAW pada sahabat, pada wali-wali Allah, pada orang-orang arif billah. Jadi kita sekarang ni di pengakhir zaman dah memang gitu Rasulullah beritahu kan. Ini maknanya orang yang nakkan ni dah terlalu sikit. Manusia wanita-wanita dah tak melahirkan manusia yang nakkan kepada Allah. Dia benih dia bersama dia tadi dijadikan benih, dia nakkan anak dia ni untuk mencapai darjat dunia. Dia tak, ataupun dia nakkan mana anak dia jadi ahli syurga. Itu bagus, tapi itu bukan tepatnya. Tepatnya mestilah kita, zuriat kita harus kita nak daripada pangkal sampai akhir anak kita ni sentiasa mengesahkan Allah. Ilahun wa, sentiasa kita nak anak kita mengesahkan Allah. Maknanya kita nak anak kita kenal Allah, kenal diri, kenal Allah. Itu. Tapi bila kita lagi baru kahwin aja, macam kita pun tak boleh nak cerita apanya yang dikhususkan bila dia kahwin. Kerana dia tak tahu konsep pernikahan tu tadi. Maka tu banyak yang kita tengok rumah tangga yang porak peranda. Sebab ahli tuju sebenar tu dia tidak duduk kan. Maka berlakulah penceraian. Jadi pasal maksud nikah tu pun kita kurang memahami. Kalau segi bahasa hakikat nikah tu adalah kasih sayang. Dan bila dah dinikahkan, makna dia dah duduk dalam kasih sayang. Dia dah duduk dalam kasih sayang, apa pun terjadi, elok ke tak elok dalam rumah tangga, tetap di dalam kasih sayang. Maka tu susah nak jadi orang dulu-dulu kita tengok. Kalau dia faham konsep ni, orang jarang nak jadi penceraian. Sebab dia sentiasa jaga kasih sayang. Jadi marah macam mana pun apa semua, dia akan naturalkan balik. Sebab kasih sayang tu tadi. Tapi bila dah tak ada kasih sayang, kau buatlah baik macam mana pun, kau cakaplah manis macam mana pun, kasih sayang dah tak ada. Kan? Itu maka itu kita kena faham.